Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Kita akan mulakan kelas sains tahun 1. Sebelum tu kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatika wa ansyur alaina min hadaika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kelas kita sebelum ni kita dah buat bersama-sama, kita susun urutan saiz benda hidup. Hari ni sebelum kita masuk tajuk baharu, kita akan ulang kaji berkenaan dengan susunan saiz. Seperti mana kita tengok, kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 25, buku teks sains. Dia susun gambar haiwan ni daripada tikus, kucing hutan, rusa, seladang dan gajah. Ini adalah mengikut susunan semakin besar ataupun saiz yang semakin meningkat. Cuba kita buat ni sama-sama. Dia nak kita susun tumbuhan mengikut urutan saiz daripada kecil kepada besar. Ada 4 tumbuhan ni: pokok kelapa, pokok nyok, pokok pisang, pokok padi dan pokok rumput. Semua ni adalah tumbuhan. Saya percaya kamu semua bisa tengok tumbuh-tumbuhan ni: pokok pisang, pokok nyok, pokok kelapa, padi dan juga rumput. Macam mana kita nak susun daripada saiz kecil kepada besar? Yang pertama, kita mestilah letak tumbuhan ataupun pokok yang bersaiz paling kecil. Pokok tu nama dia apa? Ya, pokok rumput. Kemudian diikuti dengan pokok padi. Padi lebih besar sikit berbanding rumput, dia lebih tinggi berbanding rumput. Kemudian pokok pisang lebih besar berbanding pokok padi pada tempat ketiga. Dan yang paling besar adalah pokok kelapa, pokoknya. Tanya kerana bersama-sama kita mencuba menjawab soalan ni secara spontan. Hari ini kita bincangkan berkenaan dengan keperluan asas benda hidup. Yang mana sebelum ni kita dah belajar apa itu keperluan asas. Keperluan asas adalah perkara yang perlu diambil oleh benda hidup untuk memastikan mereka dapat terus hidup dengan lebih lama. Keperluan asas ni benda ataupun perkara yang perlu diambil, perlu digunakan ataupun dilakukan oleh benda hidup. Benda hidup ni apa dah? Benda hidup ni ada 3: manusia, haiwan, binatang dan juga tumbuhan. Kalau 3 benda ni perlu ambil keperluan asas, perlu gunakan keperluan asas ni untuk pastikan hidup, untuk pastikan mereka dapat hidup lama. Kalau kita tak ambil, kalau kita tak gunakan keperluan asas, dia boleh menyebabkan kita ataupun benda hidup cepat mati. Apa keperluan asas manusia? Keperluan asas manusia ialah yang pertama, makanan. Yang kedua, udara. Dan yang ketiga, air. Ini keperluan asas yang kita perlu ambil, perlu guna setiap masa, setiap hari. Walaupun kita puasa, kita hanya berpuasa pada siang hari. Kemudian bila waktu maghrib kita dah buka puasa, kita perlu makan. Sebab apa? Kita makan kerana rujuk pada muka surat seterusnya. Manusia perlu makan kerana untuk dapatkan tenaga. Ingat balik, bila kita tak makan pada bulan puasa, kita semua rasa letih. Makanan itulah yang memberi tenaga untuk kita buat semua aktiviti harian kita lah. Dan juga makanan untuk membantu kita membesar. Kalau kamu tak makan, kamu kurang makan makanan yang sihat, kamu payah nak membesar.
Cuba kalau kamu ada internet, kamu boleh cari tengok negara-negara yang miskin seperti Afrika, Zimbabwe dan sebagainya. Okay. Penduduk mereka kurus-kurus sebab makanan yang kurang makan, ataupun makanan yang mereka makan tidak mengandungi zat. Okey, ayak pula. Mengapa kita perlu ayak? Begitu juga dengan haiwan. Kita dan haiwan perlukan air sebagai sumber hidupan. Kita minum untuk memastikan badan kita segar, dan juga kita mandi pun nak memastikan badan kita segar. Okey, air, manusia dan haiwan memerlukan air untuk hilangkan dahaga dan bagi segarkan badan kita. Okey, untuk udara, sebab apa kita perlukan udara? Untuk bernafas. Begitu juga dengan haiwan. Okey, haiwan dan manusia perlukan udara untuk bernafas. Cuma bezanya di sini kita lihat dari segi benda hidup dalam kumpulan yang ketiga, iaitu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan iaitu pokok. Pokok ni dia gunakan udara dan juga air, bukan setakat untuk kalau udara bukan setakat untuk bernafas, dia juga guna udara untuk buat makanan sendiri. Okey, tumbuhan dia buat makanan sendiri. Kalau manusia dengan haiwan dia cari makan. Kalau manusia dia makan haiwan, kita makan ayam, kita makan daging, kita makan buah dan sayur-sayuran. Kalau haiwan pun dia makan, ada yang makan rumput, ada yang makan haiwan lain. Manusia dan haiwan ni dia cari makanan, dia kena bergerak cari makanan. Tapi tumbuhan Allah cipta dia tak boleh bergerak macam manusia dan haiwan untuk cari makanan. Tapi tumbuhan Allah cipta dia boleh buat makanan sendiri. Makanan dia tu dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk kanji ataupun dalam bentuk getah, yang bila kita potong dahan kayu tu kita nampak macam bergetah. Dia nampak macam getah tapi itu adalah kanji. Itulah makanan untuk tumbuhan. Yang mana tumbuhan buat makanan menggunakan ayak yang diserap daripada akar dan juga dengan menggunakan udara. Tetapi untuk melengkapkan proses buat makanan untuk tumbuhan perlukan satu benda ni. Apa benda ni? Cahaya matahari. Okey, jom kita tengok macam mana yang kata tumbuhan perlukan cahaya matahari. Ni video, tengok sama-sama. Pokok toge. Okey, cahaya di sini. Apa jadi? Dia melambai-lambai. Oh, sekarang ni cahaya berubah tempat. Cahaya diletak sebelah sini pula. Dia bergerak mencari cahaya. Nampak? Inilah cara tumbuhan bergerak. Okey, ni video ni diambil dalam tempoh masa yang panjang. Cuma dia percepatkanlah untuk kita nak tengok apa kesan apabila cahaya diletakkan pada bahagian yang berlainan pada tumbuhan. Ini nak bukti kata tumbuhan ni bergerak macam ni lah. Dia bukan bergerak berjalan macam haiwan dengan manusia. Dia bergerak pada bahagian pucuk dia ni untuk dapatkan cahaya matahari. Okay, kita ulang sikit je. Tengok, mula cahaya di sini. Nampak ni jam, berapa jam ni? 31 jam, 30 lebih daripada 4 hari ni.
Okey, ni dia pusing cahaya main sebelah sini pula. Nampak? Okey. Itu menunjukkan bahawa tumbuhan mencari ataupun memerlukan cahaya matahari untuk buat makanan dia sendiri. Okey. So, keperluan asas untuk tumbuhan, dia ada perlukan udara, perlukan air untuk buat makanan, udara untuk bernafas dan buat makanan untuk diri dia sendiri, dan juga perlu ada cahaya matahari. Apa beza dengan haiwan dan manusia? Tumbuhan tak perlukan tempat perlindungan. Haiwan dan manusia saja perlu tempat perlindungan, sebab badan kita tak tahan lasak macam tumbuhan. Kita perlu berlindung daripada hujan, panas dan bahaya. Oleh itu kita perlukan rumah. Okey, haiwan pun perlukan sarang dia punya tempat tinggal dia untuk dia terus hidup dengan lebih lama. Kalau tak ada tempat perlindungan, apa boleh jadi pada haiwan dan manusia ialah cepat mati. Okey. Baik, sekarang kita tengok pula video yang kedua. Macam mana yang kata tumbuhan ni buat makanan dia sendiri. Okey. Video ni pendek aja. Jom kita tengok sama-sama. They get sunlight. Okey, ni kamu boleh tengok. Itu adalah pergerakan air yang diserap melalui akar. Dalam tanah ada air, diserap melalui akar ke semua bahagian tumbuhan. Tumbuhan ni akan serap air dan digunakan bersama-sama dengan cahaya matahari yang bersinar dan juga udara. Okey. Xylem ni adalah laluan ataupun straw pada bahagian tumbuhan. Okey, ni gas udara yang disedut oleh tumbuhan, yang mana kalau kamu tengok di bawah daun-daun hijau, di bahagian bawah tu ada lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil tu umpama kita punya hidung lah. Cuma lubang-lubang kecil pada daun ni dia lebih banyak. Kalau manusia ada 2 lubang hidung, haiwan pun kebanyakan 2 lubang hidung jugalah, kan? Cuma lubang hidung kita besar, okay, berbanding dengan tumbuhan, dia lubang-lubang kecil pada pada daun dia. Okey. So okey, hari ini kita bincangkan berkenaan dengan kepentingan ataupun kegunaan keperluan asas pada semua benda hidup tadi. Ada 3 benda hidup tu. Kita cuba ulang kaji balik. Okey, keperluan asas manusia ada 3: air, udara dan tempat perlindungan. Air untuk hilangkan dahaga, untuk segarkan badan. Udara untuk kita bernafas, manusia bernafas. Dan tempat perlindungan adalah untuk apa? Untuk mengelakkan daripada bahaya, mengelakkan daripada hujan dan panas. Itu je ada 3. Ada 4. Satu lagi kita lupa, iaitu makanan. Makanan manusia perlu bergerak cari untuk memastikan manusia ni dapat tenaga dengan makanan dan membesar dengan makanan. Perkara yang sama untuk haiwan, 4 juga. Makan, air, udara, nafas dan juga tempat perlindungan, oban ke, sarang ke, gua ke, atau pokok kan dan sebagainya.
berbanding dengan keperluan asas tumbuhan tak cari makanan, dia buat makanan. Sebab tu tumbuhan ada 3 saja keperluan asas. Macam mana dia buat makanan? Dia perlukan air dan juga udara serta cahaya matahari. Itu 3 ni akan digunakan untuk buat makanan untuk tumbuhan. Okey, cahaya matahari, air dan juga udara digunakan oleh tumbuhan untuk buat makanan dia sendiri. Dan ingat, tumbuhan tak bergerak cari makanan, dia buat makanan sendiri dengan cahaya matahari, udara dan air. Okey, baik. Untuk tugasan pada minggu ini, kamu tengok rujuk buku aktiviti halaman 17 sampai 22, 17, 18, 20 dan 22. Ni jadi ditunjukkan dalam buku teks. Ni buku aktiviti ni kamu buat dulu, cuba buat, dan kalau siap, tak perlu maklumkan, InsyaAllah nanti buka sekolah saya akan kumpul dan semak jawapan yang kamu buat. Okey, sekian dulu untuk kelas kita pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.